19/1. Yang Berhormat, menurut keputusan yang telah dibuat pada hari ini, satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 telah dibenarkan untuk dirundingkan pada hari ini. Saya mulakan sesi ini dengan pencadang usul. Yang Berhormat Pulai, dipersilakan Yang Berhormat untuk mengukuhkan ucapan dalam tempoh 15 minit, boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, terutama kepada Tan Sri sendiri yang mempengerusikan usul pada petang ini, dan juga pada rakan saya Yang Berhormat Menteri KPDN HEP yang datang sendiri untuk membahas dan juga menggulung usul ini. Tan Sri Yang Bertua, pada pagi tadi semasa usul ini dibacakan, terdapat beberapa pandangan yang saya anggap relevan dan konstruktif. Saya rasa tidak ada masalah kalau di masa hadapan di pihak kami akan merundingkan dengan pihak Tan Sri supaya peraturan mesyuarat 18.1 dan 2 ini, yang saya faham berdasarkan kepada pengalaman kita dalam Parlimen, ada isu-isu rakyat yang menepati 3 aspek itu, iaitulah ianya penting, berkepentingan awam dan juga perlu disegerakan. Dan tujuan saya rasa chamber ataupun kamar khas ini diwujudkan adalah untuk lebih banyak isu-isu rakyat dapat dibahas dan isu-isu lokal sebenarnya yang penting, yang bersifat tempatan, yang saya rasa sangat sesuai diizinkan untuk dibahaskan. Namun begitu Tan Sri, dalam kita menunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin rakyat dan kita semua institusi Parlimen yang semestinya lebih memandang jauh ke hadapan, saya rasa tidak salah kalau sekiranya isu negara berkepentingan rakyat, termasuklah isu antarabangsa, untuk speaker yang arif speaker dapat untuk mengizinkan supaya perbahasan itu dilakukan di dalam dewan yang sebenarnya. Ini penting saya rasa untuk kita fikir bersama dan tidak ada salah silapnya sekiranya perkara ini dapat kita rundingkan pada masa akan datang, dan saya rasa di pihak kami akan bersedia mencadangkan perkara itu secara proper nanti dalam banyak peraturan-peraturan mesyuarat yang boleh kita bincang bersama. Terima kasih Tan Sri. Berbalik kepada isu yang saya bawa ini, sebenarnya ianya hanya datang daripada seorang rakyat biasa yang bernama Syamsuri bin Muhammad Zain. Dan saya juga mendengar Yang Berhormat Ketua Pembangkang sempat turun di beberapa lokasi yang kita mendengar sendiri, bukan hearsay, bukan pandangan tepi jalan, tetapi kita dapat merasakan pada hari ini memang isu kenaikan harga barang telah menjadi sesuatu yang kita anggap krisis negara. Tan Sri, saya faham kedudukan menteri. Rakan saya, Kuala Bandar Baru juga pernah menjadi menteri yang sangat kritikal dari segi peranannya. Dan saya sendiri pernah menjadi menteri pertanian yang saya rasa bukan mudah untuk kita menyelesaikan isu ini. Tetapi saya rasa perlu kepada komitmen yang lebih kepada kita sebagai menteri untuk kita melihat isu ini secara tuntas dan dapat untuk menjawab persoalan yang juga isu ini tidak akan berlaku 1 hari, 2 hari, minggu hadapan, bulan hadapan. Malahan sekiranya kita tidak menggarap isu ini secara tuntas, ianya akan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang sememangnya akan menunggu masa untuk menjadikan isu ini untuk mereka mengaut keuntungan yang lebih dan memangsakan peniaga dan juga rakyat yang akhirnya menjadi the end users dalam isu ini.
Oleh itu, Tan Sri Yang di-Pertua, sangat penting untuk kita melihat isu ini pasca COVID. Ya, kami dulu memegang jawatan ini tidak ada COVID, tapi pasca COVID, maka berlakulah gangguan rantaian di peringkat antarabangsa. Kita bergantung import makanan, saya rasa masih pada peringkat 60-70% dari segi bahan makanan, yang sekiranya perkara ini tidak dibincang dan diambil tindakan yang drastik, rakyat akan menjadi mangsa. Ada orang mengatakan, Tan Sri, one eats, another watches. That's how revolutions are born. Ya. Kejatuhan Suharto di akhir hayatnya adalah disebabkan rakyat di Jakarta lapar. Bila ayah-ayah dan ibu-ibu tidak tahan mendengar lagi anak-anak yang menangis di rumah, maka rakyat keluar mencari makanan. Dan ini tidak mungkin boleh kita izinkan berlaku dalam negara kita. Oleh itu, pengalaman dalam Kabinet Tan Sri, banyak isu rakyat yang walaupun kita menteri, tapi we can't work in silo. Tidak boleh kita bekerja bersendirian kalau ia telah menjadi satu isu negara ataupun satu krisis. Saya dan Kuliah Bandar Baru, Tan Sri, ialah kami baru waktu itu, tak ada pengalaman langsung. Tapi setiap kali berlakunya musim perayaan, maka pegawai-pegawai kedua-dua kementerian ini akan mengadakan mesyuarat yang lebih kerap. Kami sendiri mengambil tanggungjawab, memantau, membuat kenyataan bersama untuk paling tidak pun mengawal harga barang yang sentiasa akan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang terlibat di musim-musim perayaan. Dan paling tidak pun daripada 1 minggu, kita berjaya untuk menguatkuasakan 2 minggu harga barang, beberapa barang dikawal, 2 minggu sebelum dan 2 minggu selepas, yang dapat secara tangible diukur, dan paling tidak pun rakyat dapat membeli harga-harga barang makanan secara dengan harga yang sederhana, bagi yang saya istilahkan, yang munasabah, dan ini dapat kita laksanakan. Dan ada isu-isu sebagai perkongsian Yang Berhormat Menteri, ya, bukan niat untuk mengajar, in the good faith, yang saya sendiri tidak boleh atasi. Berlaku krisis negara tentang tindakan vessel asing, khususnya daripada negara jiran, yang mengaut hasil laut kita. Perikanan ada pegawai penguatkuasa, tetapi terlalu kecil, aset terlalu kecil. Ini saya bawa dalam satu mesyuarat kabinet. Dan saya masih ingat dalam meeting kabinet hari itu tak ada agenda itu pun. Tetapi saya mengambil tanggungjawab, memberitahu Perdana Menteri, dan akhirnya kabinet memutuskan untuk melancarkan operasi naga yang melibatkan 4 kementerian. Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar, dan juga Kementerian Pertahanan. Dan barulah aset-aset tentera. Barulah pasukan-pasukan polis dan tentera kita dikerah untuk mengawal perairan kita, dan dalam masa 6 bulan, alhamdulillah, kita dah dapat meningkatkan pendapatan nelayan, ekosistem dapat diperbaiki, dan akhirnya saya belajar pada ketika itu memang dalam beberapa isu negara, we cannot work in silo. Perlu ada gabungan 3 atau 4 kementerian. Maka di sini, Tan Sri Yang Bertua, saya mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri membawa isu ini dalam kabinet secara tuntas, secara dengan tegas, supaya Kementerian KDPNHB saja tidak mampu. Dia perlu, pada pandangan saya, keterlibatan KDN, keterlibatan satu jabatan kementerian dalam JPM. Dulu ada Menteri Ekonomi, sekarang ada satu menteri di JPM yang menjaga ekonomi. Dia perlu pada MOA, dan paling tidak pun ada 4 kementerian yang mesti bergabung. Dan kalau perkara ini menjadi krisis, tidak salah saya rasa seperti COVID, kalau dianggap satu isu yang besar, maka PM sendiri yang akan mempengerusikan jawatankuasa kabinet ini untuk mengatasi isu ini secara tuntas. Kita tidak boleh ambil pendekatan piecemeal solution. Runcit-runcit begitu tak boleh. Hantar penguatkuasa 1-2 hari tak cukup. Di PNHB ada penguatkuasa, bukan saya tidak tahu, tapi tidak cukup. Tapi kalau mengambil KDN,
sebagai sebahagian berjatuhkuasa kabinet ini, maka polis daripada sama ada PGA dan FRU itu boleh digunakan dalam tempoh masa tertentu untuk menjadi pegawai penguatkuasa. Ini saya rasa kalau ordinan darurat boleh digunakan untuk kita mengerahkan aset negara demi keselamatan. Bagi saya, krisis makanan ini adalah isu keselamatan negara. Sekiranya tidak ditangani, saya sangat bimbang perut rakyat akan kosong, rakyat akan menjadi manusia yang hilang sabar, dan kita berdoa negara kita tidak akan dilanda dengan rusuhan. Sekiranya harga barang-barang makanan asas, ikan-ikan rakyat, sayur-sayur rakyat pada hari ini memang naik di pasaran. Mungkin kepakaran Kulim Bandar Baru dan Pokok Sena boleh untuk mendetailkan perkara ini. Ya. Saya ingin berkongsi masa saya dengan izin Tan Sri untuk rakan-rakan saya Pokok Sena dan Kulim Bandar Baru untuk menyambung perbahasan ini. Terima kasih Tan Sri. Ya. Silakan Yang Amat, Kulim Bandar Baru. Pokok Sena dulu. Ide Gulung.